Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk analisis fasad kerana gangguan pihak ketiga untuk subjek Undang-Undang Keluarga Islam PPK 5453. Okey, pengenalan fasad. Perkahwinan merupakan instrumen primari atau primer kepada pembinaan keluarga sebagai unit asas dan tunjang sebuah masyarakat. Perkahwinan juga dianggap sebagai satu ibadah yang mana ia adalah langkah permulaan kepada pembentukan keluarga bagi mengelakkan berbagai gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Secara tradisinya, setiap pasangan individu yang ingin berkahwin. Perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Inilah fitrah yang dilalui oleh masyarakat dalam membina kehidupan dengan semun dan bahagia. Baginda bersabda, "Iza tazawwaja 'abdu faqad ista'mala nisfu dinihi, falyattaqillah fi nisfu baqi." Perkahwinan adalah satu tanggungjawab yang besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, hidup berumah tangga ada kalanya akan bahagia dan ada kalanya akan menjadi sebaliknya. Okey, secara asasnya hak perceraian adalah termaktub kepada suami, iaitu talak. Walau bagaimanapun, Islam ini adil yang mana si isteri diberi hak untuk membakar perkahwinan yang dibina melalui beberapa cara, iaitu khuluk, talik dan fasad. Fasad menurut perundangan Islam. Pembubaran perkahwinan melalui fasad tidaklah banyak menimbulkan persoalan, memandangkan alasan-alasan untuk menuntut fasad telah termaktub dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Walaupun hak untuk menuntut fasad mengikut hukum syarak dibolehkan kepada suami dan isteri, secara amnya hak fasad dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia diberikan kepada isteri, memandangkan suaminya hak untuk melafazkan talak. Okey, penghakiman dalam sesuatu kes memerlukan pelbagai cara bagi memastikan tiada pihak yang tak nanya. Masalah adalah suatu perkara yang boleh digunakan dalam penentukan hukuman sesuatu kes. Masalah boleh ditakrifkan sebagai manfaat, iaitu kebaikan atau faedah. Okey, masalah penting dalam sesuatu penghakiman bagi pemeliharaan objektif syarak dapat dijaga dengan baik. Konsep masalah ini juga digunakan dalam penghakiman kes pembubaran perkahwinan secara fasad. Fasad dari segi bahasa iaitu rosak atau putus. Fasad dari segi istilah perceraiannya iaitu merosak atau merompak hubungan pernikahan antara suami isteri. Perompakan pernikahan ini dilakukan oleh si hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasad tidak dapat dirujuk jika suami hendak kembali kepada isterinya, maka harus dengan akad yang baru meskipun perceraian fasad dilakukan dengan berulang-ulang sehingga melebihi 3 kali. Okey, dalam buku yang berjudul Soal Jawab Fiqh Harian mengatakan bahawa fasad bererti membatalkan perkahwinan pasangan suami isteri melalui kuasa kadi disebabkan mempunyai sebab-sebab tertentu. Manakala dalam buku karya Dr. Zaliha Kamruddin Raihana Abdullah mengatakan bahawa fasad ialah pembatalan perkahwinan yang dilakukan atas permintaan salah seorang daripada suami atau isteri kepada mahkamah. Dalam karya Dr. Fiona Doty pula mengatakan bahawa fasad terdapat dalam khiyar nikah, iaitu memilih salah satu di antara dua kemungkinan. Hal ini bermaksud kepada pasangan tersebut memilih untuk melanjutkan perkahwinan atau memilih perceraian dengan jalan fasad. Suatu perkahwinan ini boleh dilakukan khiyar apabila terdapat beberapa sebab tertentu seperti aib, tidak mampu memberi nafkah atau memudaratkan. Firman Allah yang maksud, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus atau tidak melayani, maka tidaklah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil kedekut itu memang tabiat semajadi yang ada pada manusia, dan jika berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam mengetahuan dengan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 128. Peruntukan Undang-Undang Fasad di Malaysia. Sedia maklum, Undang-Undang Syariah di Malaysia telah digubah oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSN) dan hampir selari diamalkan untuk semua negeri. Berikut adalah elemen kesalahan syariah bagi negeri Pahang. Seksyen 53, perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasad. Okey, yang pertama, seorang perempuan yang berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat satu perintah untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Yang kedua, tidak apa-apa perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan 1/C sehingga hukuman itu boleh dikeluarkan atau suami telah pun menjalani 1 tahun daripada laku hukuman itu. Yang ketiga, sebelum membuat satu perintah atas alasan dalam perangan 1/C, mahkamah adalah atas permohonan suami. Membuat satu perintah lagi suami memuaskan hati mahkamah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh perintah itu. Okey, yang keempat, tiada apa-apa perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam Seksyen 1. Jika suami memuaskan hati mahkamah bahawa isteri dengan mengetahui bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah bertingkah laku terhadap suami dengan cara menyebabkan suami mempercayai masalah itu, isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amirul Azizi bin Muhammad Rashidi di 107825. Kita sambung perbahasan kita, iaitu contoh kes pasah yang berada di Malaysia. Kes Ainul binti Abdul Majid lawan Muhammad Adam bin Bakar, yang mana kes ini telah dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah di Kajang pada tahun 2006. Kes ini di bawah Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, yang mana plaintiff telah membuat tuntutan cerai pasah. Okay. Fakta kes. Plaintiff dan dependen telah bernikah pada tahun 1989, 14 bulan 1 di Manchester, dan perkahwinan ini telah didaftarkan selepas mereka pulang ke tanah air pada tahun 2003. Dan mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata, iaitu Muhammad Ashraf bin Muhammad Adam pada tahun 2004. Plaintiff telah memfailkan permohonan tuntutan cerai fasah di mahkamah dengan menyatakan 6 alasan, iaitu: pertama, suami saya tidak pernah mengambil berat tentang kesejahteraan keluarga, seperti pemberian nafkah zahir untuk saya dan anak saya lebih daripada 3 bulan berturut-turut. Alasan yang kedua, suami menganiaya saya dengan meminjam duit beribu-ribu ringgit dan masih belum membayar sebahagian daripada pinjaman tersebut. Alasan yang ketiga, suami sering pulang lambat kerana bermain golf dan bertaruh di padang golf serta berfoya-foya dengan pelayan di sana. Dan ini telah menimbulkan rasa risau terhadap diri suami dan juga keluarga tersebut. Alasan yang keempat, suami suka berfoya-foya dengan perempuan sehingga beliau telah berkahwin tanpa pengetahuan saya. Dan alasan yang kelima, suami sudah bertahun-tahun tidak mengerjakan solat, kecuali solat Jumaat, dan tidak pernah solat berjemaah bersama-sama. Alasan yang keenam, akibat daripada perkara di atas, saya telah mengalami tekanan jiwa dan penderaan mental yang teramat sangat semenjak 7 tahun yang lalu. Okey, di sini kita dapat lihat alasan yang keempat, itu ialah alasan gangguan daripada pihak ketiga, iaitu ada suami ada hubungan dengan perempuan lain. Okey, seterusnya kita terus kepada alasan mahkamah berkaitan dengan tuntutan plaintiff yang keempat, iaitu suami suka berfoya-foya. Okey, kes ini berdasarkan 53 1/1/H/2 bahawa suami atau isteri menganiaya isteri atau suaminya itu antara lain, iaitu berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Dan di sini telah berlaku soal jawab di antara mahkamah dan plaintiff. Apakah maksud berfoya-foya? Ada tak bukti yang mana suami plaintiff suka berfoya-foya sehingga terabai tanggungjawab ke? Dan di sini plaintiff telah menunjukkan menunjukkan bukti bahawa suaminya pernah bermesej dan ada mesej perempuan lain, dan juga di laman web ada melanggan macam-macam lagi untuk melanggan cari jodoh dan sebagainya. Tetapi setelah diteliti, pihak mahkamah telah memberi jawapan terhadap alasan plaintiff, iaitu melakukan hubungan yang melanggar hukum syarak. Contohnya, plaintiff menjumpai rambut perempuan dalam bilik air dan bilik tidur di apartmen dependen di Sabah. Defendant juga ada hubungan sulit dengan dia dan dia diakui oleh defendant. Tetapi pihak plaintiff tidak membawa saksi dan ataupun bukti bagi menyokong keterangan tersebut. Manakala ketika keterangan defendant, persoalan ini tidak diajukan untuk pengakuan atau penafian defendant. Dan benda ini telah berlaku di luar mahkamah dan proses ikrar berlaku di luar mahkamah. Dan mahkamah telah menyuruh plaintiff untuk berikrar. Maka dengan itu, mahkamah menolak dakwaan plaintiff bahawa defendant ada hubungan sulit dengan perempuan tersebut bagi membuktikan dia, iaitu pihak ketiga, adalah perempuan jahat atau berperangai keji. Maka beban sekali lagi terletak kepada plaintiff dan ternyata plaintiff gagal membuktikannya. Serta mendengar jawapan daripada defendant mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, setelah diteliti 6 alasan yang dikemukakan oleh plaintiff, mahkamah berpuas hati dengan alasan pertama dan keenam memenuhi kehendak kepada peruntukan Seksyen 53. Keputusan mahkamah mensabitkan aduan plaintiff bahawa defendant telah cuai mengadakan peruntukan
nafkah preventif selama tempoh 3 bulan sejak Disember 2003. Mahkamah dengan ini memfasahkan perkahwinan di antara Ainul binti Abdul Majid dengan Muhammad Adam bin Bakar mulai 3 Oktober 2006. Mahkamah memerintahkan penceraian ini didasarkan dari pejabat agama Islam Hulu Langat. Kos dalam kes ini ditanggung oleh defender. Okey, di sini kita boleh lihat kes-kes yang dirujuk. Hairun binti Syarif lawan Omar bin Muhammad, Rosnaini binti Abdul Ghani lawan Zulkifli. Undang-undang yang dirujuk enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, enakmen pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor 2003, Seksyen 62/2/B dan Seksyen 61/3/B dan -1 dan seterusnya. Okey, kesimpulannya, berdasarkan kepada perkara dirujuk, dapat disimpulkan bahawa persyaratan fasah di dalam Islam adalah bertujuan untuk mengimbangi hak wanita sebagai kaum yang lemah dan seringkali menjadi mangsa kepada lelaki yang mengambil kesempatan di atas kelemahan tersebut. Namun begitu, pihak isteri tidak boleh menyalahgunakan tuntutan fasah untuk membebaskan diri dari tanggungjawab dalam perkahwinan apabila tanggungjawab tersebut telah ditunaikan oleh suami dengan sewajarnya. Okey, mengikut analisa yang telah kami dapati dalam kes gangguan pihak ketiga ni, plaintiff mestilah mendatangkan bukti yang kukuh, saksi yang terlibat dalam keterangan. Okay. Sekiranya gagal, maka tuntutan itu akan ditolak oleh mahkamah. Selain itu juga, kes ini mahkamah seringkali mengkaitkan kes di bawah Seksyen 53/H/2 ini dengan nafkah ataupun nusyuz. Okay, yang mana kes pihak ketiga ni tidak datang dengan sendirinya dan kebiasaannya dia akan datang dengan seiring dengan pihak defendant gagal memberi nafkah ataupun isteri nusyuz. Dan mahkamah juga telah meneliti melalui kaedah fiqh. Sekiranya disabitkan di bawah Seksyen 53/H/2, maka mahkamah akan menurut Seksyen 53/H/1. Sekiranya preventif rasa tidak selesa dan teranaya dengan perhubungan dengan defendant bertetapan dengan akta tersebut. Kesimpulannya, terdapat beberapa perkara yang boleh diperhatikan dalam kes ini, iaitu cukup dengan satu alasan dengan pembuktian untuk mensabitkan fasah. Selain itu juga, kes gangguan pihak ketiga ini tidak disabitkan dengan sendirinya, tapi ia disokong dengan alasan dan berdasarkan mengikut akta yang diterima oleh mahkamah. Okey, inilah rujukan yang antara rujukan-rujukannya seperti di bawah enakmen jenayah syariah Pahang 2013, pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor 2003 dan seterusnya. Sekian daripada saya, Amirul Azizi bin Muhammad Rashidi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.